Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. So, Angkatan Muda Keadilan, Skuad Keadilan digerakkan ya untuk membuat laporan polis seluruh negara terhadap ahli parlimen Perikatan Nasional. Antaranya Hamzah Zainuddin, Mat Jargon ya, Wan Faizal atas kenyataan fitnah dan juga tuduhan berat kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu berkaitan addendum kepada Najib Razak ini. Kononnya ya Perdana Menteri kita menyembunyikan addendum ini dan banyak lagi lah gesan-gesan, dan antara gesan mereka supaya Perdana Menteri kita meletak jawatan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi AMK telah pun membuat beberapa laporan polis ya terhadap pemimpin-pemimpin pembangkang ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi tanpa buang masa, tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita lihat ya, AMK seluruh negara akan membuat laporan polis terhadap beberapa individu berhubung ke satu kenyataan yang tidak berasas yang mendakwa kerajaan menyembunyikan tita addendum. AMK dalam satu kenyataan berkata laporan tersebut akan dibuat terhadap beberapa pemimpin pembangkang, antaranya Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Hulu Terengganu yaitu Rozal Wahid, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal, Kota Penerangan PAS Ahmad Fadli Sahari dan Subramaniam. AMK memandang perkara ini sebagai satu cubaan untuk mencemar reputasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta kerajaan. Jadi mereka mengatakan tindakan ini memastikan ya untuk fitnah sedemikian tidak dibiarkan berleluasa untuk melindungi integriti institusi negara, katanya. Jadi terdahulu PAS mendesak Anwar segera melepaskan jawatan kerana didakwa telah hilang kewibawaan ekoran terdapat unsur penyembunyian maklumat penting oleh kerajaan sebelum permohonan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang difailkan di mahkamah. Jadi menurut Mahkamah Rayuan Isnin lalu memberikan Najib untuk memulakan prosiding kehakiman mengenai kesahihan kewujudan tita addendum Paduka yang di Pertuan Agong yang ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha beliau menjalani baki hukuman pemenjaraan menerusi tahanan dalam rumah. Jadi ya sekarang ini tita addendum itu perlu disahkan. Adakah ianya benar-benar ada? Adakah terdapat pelaksanaan yang harus dilakukan seperti mana yang dinyatakan, yaitu tahanan dalam rumah? Jadi menurut AMK lagi, dokumen addendum yang ditandatangani oleh yang di Pertuan Agong ke-16 dan disaksikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zalia Mustafa mengarahkan Jabatan Penjara untuk memendekkan tempoh hukuman penjara kepada 23 Ogos 2028 serta mengurangkan jumlah denda kepada RM50 juta bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jadi kerajaan melalui Jabatan Penjara hanya menjalankan tugas berdasarkan prosedur rasmi dan dokumen sah yang diterima daripada Lembaga Pengampunan yang bertarikh 29 Januari 2024. Apabila pejabat PAH mengesahkan kewujudan tita addendum, Jabatan Pegawai Negara membenarkan pembuktian dokumen tersebut di mahkamah, katanya. Jadi kalau ianya dapat dibuktikan, satu perkara lagi yang harus dibuktikan ialah adakah addendum itu ya sahih atau tidak ya di Mahkamah Tinggi ya. Karena itu Mahkamah Rayuan mengarahkan ya untuk semakan diadakan dan diserahkan semula ya di kementerian ini Mahkamah Tinggi dan sebagainya. Jadi ini antara kenyataan media ya daripada AMK ya dalam tuduhan berkaitan addendum menyingkap fakta sebenar. Jadi kalau kita lihat sebagaimana yang dimaklumkan, dokumen addendum yang ditandatangani oleh yang di Pertuan Agong yang disaksikan sendiri oleh Dr. Zaliha, ada dua perkara ya dalam surat ya pengampunan Najib itu. Yang pertama ya untuk memendekkan tempo daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan mengurangkan jumlah daripada 50 juta ada 210 juta kepada 50 juta. Jadi ya Jabatan Penjara hanya melaksanakan berdasarkan ya prosedur rasmi dan dokumen yang sah yang diterima daripada Lembaga Pengampunan. Ya, tidak ada ya yang menyatakan dalam surat atau prosedur yang rasmi dokumen yang sah itu untuk
ya Najib Razak ini ditahan ataupun pelaksanaan tahanan rumah. Tidak ada sahabat semua. Mereka hanya melakukan arahan ataupun apa yang terkandung dalam surat rasmi ya berkaitan dengan pengampunan kepada Najib Razak, sahabat semua. Jadi di mana pula kesnya Datuk Seri Anwar Dahrakah, di mana pula katanya Datuk Seri menyembunyikan addendum ini. Kalau kita tahu pada satu ketika PAS dan Bersatu menjadi kerajaan, sahabat semua, kita masih ingat bagaimana yang di Pertuan Agong ketika itu membuat satu kenyataan murka kepada pemimpin daripada PAS, ya, iaitu Taqiyuddin, kerana membuat menamatkan atau kalau seterusnya menamatkan darurat tanpa adanya persetujuan ya daripada yang di Pertuan Agong. Mereka membuat keputusan sendiri, lepas tu di apa semula tariknya mungkin diundurkan dan sebagainya. Jadi siapa yang derhaka sebenarnya, sahabat semua? Ya, adakah Perdana Menteri kita hari ini yang kita lihat yang paling banyak melakukan penderhakaan kepada yang di Pertuan Agong, kepada institusi diraja ini adalah pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional, antaranya yang didakwa dalam kes hasutan Muhyiddin Yassin, ya, kerana dikatakan memperlekeh dan menghina, menghasut kuasa ya yang di Pertuan Agong dalam hal perlantikan Perdana Menteri. Begitu juga dengan Menteri Besar Kedah, ya, menghasut Sultan, memperlekeh, menghina yang di Pertuan Agong, sehingga sekarang ini masih berjalan kes hasutan mereka. Walaupun kes hasutan terhadap pendakwaan hasutan terhadap Sultan Selangor itu ditarik balik kerana Sanusi telah memohon maaf kerana dia terkilaf katanya, ya, akhirnya pendakwaan itu ditarik balik, ya. Tapi ada satu lagi pendakwaan penghinaan ya terhadap yang di Pertuan Agong itu masih lagi diteruskan. Jadi siapa penderhaka, sahabat-sahabat semua? Ya, derhaka pemimpin pembangkang lebih berpengalaman, kata Kamil Munim. Itu antara kenyataan daripada Ketua AMK, yang Ketua Angkatan Muda Keadilan, ya, kalau timbalan ketua kalau saya tidak silap, ya, siapa derhaka yang lebih berpengalaman katanya adalah pembangkang. Jadi Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kumil Abdul Muni menempelak pembangkang yang cuba mengelirukan rakyat dengan menggunakan isu titah addendum bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai modal untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegasnya, sikap yang diambil oleh Perdana Menteri isu tersebut seperti dijelaskan di dalam Dewan Rakyat beberapa minggu lalu adalah untuk menghormati proses undang-undang yang sedang berjalan dengan tidak mendahului mahkamah, selain bertujuan untuk melindungi serta memelihara institusi diraja. Jadi ternyata lenggok bahasa yang digunakan Perdana Menteri itu terlalu tinggi untuk digarap oleh watak-watak berkepentingan ini. Justru katanya usaha bermain dengan sentimen yang mengelirukan rakyat. Sebaliknya, pemimpin pembangkang perlu lebih matang mengenai soal pemisahan kuasa jalur hukum dan undang-undang, katanya dipetik. Titah addendum yang dikatakan diperkenankan oleh yang di Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, didakwa membolehkan Najib menjalani baki hukuman pemenjaranya di bawah tahanan rumah bersabit kesalahan penyelewengan dana SRC Internasional berjumlah RM42 juta ringgit. Anwar pada sesi pertanyaan Perdana Menteri di bawah Dewan Rakyat Disember lalu ketika disoal sama ada titah wujud, ya, titah itu wujud, sama ada titah tersebut wujud, menegaskan beliau tidak boleh membuat ulasan lanjut mengenai sama ada titah tersebut wujud atau tidak, karena ia berkaitan dengan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan kali ke-61 yang dipengerusikan sendiri oleh yang di Pertuan Agong ketika itu. Jadi menjawab soalan diajukan oleh Taqiyuddin, Anwar menegaskan beliau tertakluk kepada undang-undang dan hanya boleh membuat sebarang komen selepas Mahkamah Rayuan membuat keputusan. Jadi rayuan pada Isnin lalu yang membenarkan Najib melakukan prosiding semakan kehakiman kepada Keputusan Tinggi Kuala Lumpur berhubung penolakan permanannya untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Jadi pembangkang kemudian dilihat secara sistematik cuba menggunakan keputusan mahkamah untuk menuduh Anwar dan kerajaan menderhaka kepada institusi diraja dengan menyembunyikan titah tersebut. Dalam soal muka dan derhaka ini adalah selayaknya kita bertanyakan kepada watak-watak seperti Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Taqiyuddin Hasan dalam kes pembatalan ordinan darurat semasa mereka ini ditampuk kuasa. Ternyata mereka lebih awal dan berpengalaman dalam soal derhaka kepada raja-raja Melayu yang lantas secara jelas membelakangi istana sehingga mengundang rasa duka cita
yang di Pertuan Agong pada ketika itu. Tambah Kumil mengulas tuduhan itu lagi. Terbaik, itu satu fakta yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ianya benar bahwa kita tahu geng-geng penerhaka, geng-geng yang melanggar titah daripada yang di Pertuan Agong selalunya adalah daripada pemimpin-pemimpin pembangkang yang ada pada hari ini. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.